Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Sediakan buku teks, okay? Buku teks muka surat 89 dan 92. Dah. Dah Okay, sebelum tu, okay, saya mohon maaf kerana untuk PDPR pada kali ini, okay, untuk minggu-minggu seterusnya ni sebab kita dalam keadaan PKP, saya tak bekalkan modul lah. Betul? Okay. Jadi penggunaan buku teks, okay, dan kalau untuk hari ni kita ada Google Form. Okay, saya sediakan latihan dalam bentuk Google Form dan juga latihan dalam buku teks. Okay. Sediakanlah buku teks, buku tulis pemahaman juga hari ni. Okay. Okay, baiklah yang pertama. Okay, kita tengok buku teks muka surat 89. Buku teks muka surat 89. Saya paparkan dulu Okay, nampak tak tu? Nampak. Nampak Alright, sambil tengok buku teks lah. Okay, kita tengok kepada latihan kita membaca hari ni. Okay, membaca dan fahami maklumat-maklumat yang terdapat dalam buku teks. Okay, siapa nak baca untuk tajuk dan juga arahan? Okay. Saya. Boleh Puteri Alifah bacakan. Petua Kejayaan. Alright. Zara di perpustakaan. Dia membaca maklumat penting tentang petua kejayaan murid cemerlang. Apakah murid-murid sedang bersedia untuk menjadi murid cemerlang? Terdapat banyak cara seperti yang dinyatakan di bawah. Terdapat banyak cara seperti yang dinyatakan di bawah. Okey, yang pertama. Saya sentiasa menjaga tingkah laku dan peraturan serta perbuatan. Inilah sikap amanah yang terkandung ada dalam diri Haziq baca yang tadi. Okay, Haziq saya baiki bacaan biar lancar dan juga ikut tanda baca lah. Okay, saya bacakan semula. Saya sentiasa jujur dan menjaga tingkah laku dalam pertuturan serta perbuatan. Noktah berhenti. Inilah sikap amanah yang perlu ada dalam diri setiap murid. Okay, itu yang pertama. Apa tadi, sikap apa tadi yang pertama ada? Yang dimerahkan tu? Amanah. Amanah. Betul, sikap amanah. Okay, apa perlakuan? Okay, apakah sifat-sifat amanah tu? Seperti yang dinyatakan seperti jujur dan juga menjaga tingkah laku. Betul. Itu sikap yang pertama. Okay, yang kedua, Furkan boleh baca? Wah, petua ini sangat bagus. Saya tidak mengurus diri masa serta maklumat aktiviti yang berfaedah. Petua ini menjadikan kita murid yang hebat. Okay, murid yang hebat. Saya baiki sikit yang Adik Furkan baca tadi. Dia tak berhenti dekat tanda koma tu. Betul. Saya perlu bijak menguruskan diri. Berhenti sekejap. Masa serta melakukan aktiviti yang berfaedah. Petua ini dapat menjadikan kita murid yang hebat. Betul. Okay, jadi nilai murid yang kedua, petua kejayaan yang kedua apa tu? Dalam ini dimerahkan apa tu? Bijak. Betul. Okay, bijak. Apa perlakuan bijak yang terdapat dalam tu? Mengurus diri. Mengurus diri. Masa
serta melakukan aktiviti berfaedah. Ada 3 perkara tu. Bijak apa? Bijak urus diri yang pertama. Yang kedua, bijak urus masa. Yang ketiga, melakukan aktiviti berfaedah. Betul? Okay. Okey, seterusnya Irfan baca yang ketiga. Bagaimanakah kamu menjaga kesihatan? Right. Saya memastikan diri sentiasa cergas. Okay. Kesihatan mental dan fizikal perlulah dijaga dengan baiknya. Murid perlu mengambil makanan seimbang dan bersenam. Right, tahniah. Bacaan yang tepat. Okay, jelas suaranya. Okey, seterusnya petua kejayaan seterusnya. Dimerahkan tu apa? Cergas. Cergas. Okey. Saya memastikan diri saya sentiasa cergas. Penyataannya, cergas tu apa? Cergas dari segi Kesihatan mental dan fizikal. perlu dijaga dengan baik. Okey. Murid perlu mengambil makanan seimbang. Betul. Okey. Ada 2 penyataan tu. Kesihatan mental dan fizikal dan juga makan makanan seimbang. Dia punya penyataan betul. Okey, seterusnya Izzat bacakan untuk yang keempat. Saya perlu menjadi seorang yang berdedikasi. Saya juga bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Tugasan yang diberikan oleh guru Perlu disiapkan mengikut masa. Betul. Okey. Jadi petua kejayaan yang keempat adalah yang berwarna merah tu. Yang berwarna merah sebut sama-sama. dedikasi. Berdedikasi. Dedikasi ni apa maksud dedikasi? Adakah dedikasi anak batu? Okey. Dedikasi ni maksudnya kita buat sesuatu dengan penuh tekun lah. Okay. Selamat datang Siti Aisyah. Okay. Jadi kita terus pergi kepada latihan yang kat bawah tu. Nanti latihan ini awak akan buat dalam buku pemahaman. Macam mana nak lengkapkan petua kejayaan, okay, yang dinyatakan ini peta pokok sebenarnya. Okay, ini peta pokok yang awak nak isi maklumat-maklumat penting yang terdapat dalam. Okay, yang pertama ni adalah amanah. Betul? Okay, petua kejayaan pertama amanah. Apa lakuannya tadi? Jujur dan menjaga tingkah laku. Okay. Kemudian yang kedua, bijak. Bijak apa tadi? Bijak mengurus diri. Okey, seterusnya boleh catat di situ kat kawan nanti. Nanti latihan ni awak buat nantilah. Okey. Bijak, bawahnya mengurus diri. Masa, melakukan aktiviti yang berfaedah. Ada 3 tu. Betul? Okey, awak catat dekat bawah tu nanti. Okey. Kemudian apa? Seterusnya. Cergas apa? Kesihatan mental dan fizikal. Betul. Yang kedua, bawah dia mengambil makanan seimbang dan juga bersenam. Catat kat bawah dia nanti. Boleh? Kemudian yang keempat, petua kejayaan. Penyataan yang keempat adalah apa tadi? Dedikasi. Okay. Apa perlakuannya? Bertanggungjawab terhadap tugas. Betul? Okay. Kemudian tugasan perlu disiapkan mengikut masa. Betul? Okay. Tugasan mengikut masa. Jadi ada itulah nanti awak buat dalam buku pemahaman. Okay.
Sekiranya tak muat, boleh buat dekat kertas A4 ke, okay? Kemudian potong, awak tampallah, ikut kesesuaian. Okay? Itu untuk latihan yang pertama dalam buku teks nanti awak siapkan. Okay? Seterusnya, saya tak nak lama-lama Google Meet hari ni. Seterusnya kita pergi ke muka surat 92. Okay? Muka surat 92. Berkaitan dengan tata bahasa Okay? Sapaan mesra. Kita tengok sama-sama. Irfan boleh bacakan saya sapaan mesra. Sapaan mesra. Right. Min Lee menghadiri majlis perkahwinan sepupu Zara. Zara memperkenalkan saudara maranya kepada Min Lee. Alright, kita fahamkan sekejap. Min Lee menghadiri majlis perkahwinan sepupu Zara. Zara bawa kawannya menghadiri perkahwinan sepupu dia. Betul? Nama kawannya apa Min Lee. Min Lee. Betul? Zara memperkenalkan saudara maranya kepada Min Lee. Baca seterusnya Irfan. Min Lee, inilah keluarga saya. Alright. Wah, ramainya. Siapakah mereka, Zara? Alright. Yang duduk di kerusi berhadapan bunga manggar itu maklum saya. Okay. Mana? Mak ngah saya pula yang sedang sibuk menghidangkan nasi minyak. Alright. Siapakah tuan rumah majlis ini, Zara? Yang sedang mengangkat dulang air itu paksu saya. Yang saya... Siapakah tuan rumah majlis ini? Siapakah tuan rumah majlis ini, Zara? Yang saya tuan rumah ini, Min Lee. Okay, tahniah. Terima kasih kepada Adik Irfan. Okay, kalau kita perhatikan di sini ada tulisan berwarna merah. Boleh bacakan saya yang pertama? Tulisan warna merah tu. Bunga manggar. Bunga manggar. Okay, bunga manggar. Nasi minyak dulang air tuan rumah. Tuan rumah. Dulang air dan juga nasi ni minyak. Kalau kita perhatikan dua perkataan yang digabungkan. Okay. Yang pertama saya ambil tu nasi dulu. Saya tengok nasi minyak. Nasi ni satu bentuk nasi, betul? Okay. Kemudian minyak. Betul? Kena tak minyak? Okay. Okay. Kemudian perkataan ni digabungkan menjadi nasi minyak. Okay. Nasi minyak ni merujuk kepada nasi lah. Nasi, sejenis nasi. Biasanya dihidangkan semasa perkahwinan, betul? Nasi minyak. Okay. Kalau kat rumah kita jarang makan nasi minyak, betul? Nasi biasa. Okay. Ni. Okay. Jadi yang kita nak belajar ini merupakan kata majmuk bebas. Okay. Kata, sebut sama-sama. Kata majmuk bebas. Bebas. Kata majmuk bebas. Okay. Apa itu kata majmuk bebas? Okay. Bacakan Irfan. Apa itu kata majmuk bebas yang warna kuning ni? Hijau lah. Warna hijau Hijau Saya dekat nampak kuning. Kata majmuk bebas ialah dua kata dasar yang dirangkaikan untuk membentuk satu perkataan baharu yang ditulis secara terpisah. Dua Contoh, kata dasar. Okay. Bunga mangga. Nasi minyak. Contoh, nasi minyak, dulang air, kerusi roda, beg tangan, ibu jari. Alright, tahniah Irfan. Okay, dua kata dasar yang dirangkaikan, yang didekatkan, yang digabungkan bersama menjadi satu maksud. Contoh tadi nasi minyak. Nasi ni lain, minyak ni lain. Betul? Bila digabung menjadi merujuk kepada sejenis makanan nasi minyak. Betul? Seterusnya, kerusi roda. Kerusi lain, betul? Kerusi tempat kita duduk. Kemudian ada roda. Roda tu berpusing, betul? Jadi digabungkan menjadi kerusi roda. Kerusi roda ni merujuk kepada
Tengok gambar ni. Ada makcik ni berada di atas kerusi roda. Okey. Okey, satu perkataan yang membawa maksud kerusi roda ni kerusi yang dinaiki oleh orang kurang upaya lah. Betul. Orang tak boleh berjalan, naik atas kerusi roda. Betul. Okey. Kemudian beg tangan. Beg ni beg, betul. Ada beg pikul dekat belakang. Okey. Kemudian digabungkan dengan tangan. Tangan lah. Betul. Tapi digabungkan beg tangan. Beg tangan menjadi sejenis beg lah. Beg tangan seperti yang perempuan ni ada ni. Okey. Dekat sandang beg tangan. Yang ada tali. Okey. Contoh lain seperti dekat gambar ni apa ni? Cermin mata. Cermin mata. Satu perkataan cermin dengan mata. Membawa maksud cermin mata orang pakai ni. Betul. Okey. Kedua, gambar kedua apa ni? Gelang emas. Gelang emas. Tanya. Okey. Seterusnya yang ketiga. Beg tangan. Beg tangan. Betul. Yang keempat. Tak tahu. Buat tahu. Tak tahu. Okey. Beg kertas. Beg kertas. tangan. Kertas. Beg kertas. Okey. Seterusnya. Baju. Baju apa ni? Dia bergabung dua perkataan dasar. Baju kemeja. Baju kemeja. Tadi. Kemeja. Seterusnya. Jam tangan. Jam tangan. Jam tangan. Okey, dia ada jam, dia ada tangan. Kemudian Jam tangan. digabungkan menjadi jam tangan. Jam tangan ni merujuk kepada jam je lah. Bukan tu, betul. Jam yang dipakai dekat tangan. Ada juga jam dinding. Okey. Okey. Jadi hari ni kata majmuk bebas. Saya bagi contoh. Kita nak buat latihan dalam Google Form. Saya dah beri dalam tu. Lepas ni kita akan buat sama-sama. Okey. Saya bagi contoh Sekejap, saya stop dulu. Mana tadi latihan? Kita bincang sekejap untuk buat latihan. Sekejap je hari ni kita punya ni nak buat latihan. Okey, nampak tak tu? Kata majmuk. Nampak? Nampak Alright, ada beberapa. Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Okey. Contoh yang pertama. Bacakan saya Adik Furkan, bacakan atas ni. Kata majmuk diberikan. Yang pertama. Kemas kini. Kemas kini. Okey, seterusnya. Reka cipta. Reka cipta. Seterusnya. Sisa toksik. Sisa toksik. Seterusnya. Buku lama. Buku lama. 5. Okay. Buku 5 tak mau masuk buku 5. Okay. Dia ada buku kemudian ada nombor 5. Buku 5 tu apa maksud? Buku 5 ni merupakan penombok sebenarnya. Okay. Maksudnya penombok. Buku 5 ni maksudnya tangan ada jari ada 5 digenggam. Itu masuk buku 5. Okay. Karbon dioksida. Karbon dengan dioksida. Betul. Seterusnya. Ukiran kayu. Ukiran kayu. Kemudian. Tawar hati. Tawar hati. Apa maksud tawar hati? Akedap. Tawar hati apa maksud? Awalnya. Saya tawar hati nak pergi ke Kuala Lumpur. Apa maksud? Akedap. Tawar hati tu sedap. Saya dah tak rasa nak pergi ke Kuala Lumpur lah. Tawar hati tu. Okay. Ini satu akad ni tak terlibat dalam tu ni. Dia tertinggal ni. Okay. Kemudian seterusnya baja organik. Betul. Dan last sekali adalah Tulang belakang. Tulang belakang. Apa maksud tulang belakang? Satu di keadaan di mana seseorang itu menjadi
orang kuat lah. Orang kuat keluarga tu. Okey, kita tengok ayat yang pertama. Tamizi menggenggam, menahan kemarahan terhadap Hairi yang sering mengusiknya. Tadi. Buku 5. Menggenggam buku 5. Tadi penumbuk betul. Tadi saya jelaskan tadi penumbuk. Menggenggam pukul 5 menghalang kemarahan terhadap Hairi yang sering mengusiknya. Jadi yang pertama tadi, Hamizi menggenggam buku 5, menahan kemarahan terhadap Hairi yang sering mengusiknya. Itu maksud buku 5, betul? Okey. Boleh isi tempat kosong nanti. Okey, yang kedua, majlis Saidatul telah diadakan di Majlis Putrajaya. Majlis apa tu? Okey. Ini yang dia tertinggal ni sebenarnya ni. Okey, yang akad tadi tu. Akad nikah. Akad nikah sebenarnya dia tertinggal. Okey. Majlis akad nikah Saidatul telah diadakan di Majlis Putrajaya. Okey. Seterusnya yang ketiga. Sikap Faris yang pemalas itu menyebabkan Diana meninggalkan Diana untuk menghadiahkannya sebatang pen. Tadi apa? Diana rasa apa? Dia rasa bila sikap pemalas si Faris tadi. Okey. tawar hati. Tawar hati. Okey, sikap Faris yang pemalas itu menyebabkan Diana tawar hati. Dah rasa tak ingin, awal teruja nak bagi hadiah. Bila tengok sikap dia jadi tawar hati untuk menghadiahkannya sebatang pen. Okey, yang keempat. Sebagai anak sulung, Roza menjadi kepada Keluarganya setelah keluarganya kematian setelah bapanya. kematian bapanya. Menjadi Tulang apa? belakang. Menjadi tulang belakang. Apa maksud tulang belakang tadi? Menjadi orang kuat, menjadi orang yang bertanggungjawab kepada keluarganya setelah kematian bapanya. Betul? Okey. Jadi penggunaan penggunaan kata majmuk yang betul lah. Okey. Seterusnya Pak Isyam menggunakan Pak Isyam menggunakan bagi menggalak pokok sawitnya berbuah lebat. Menggunakan apa tadi? Baja, betul? baja Baja organik. organik. Baja organik untuk menggalakkan pokok sawitnya berbuah lebat. Okey, seterusnya yang keenam. Tumbuh-tumbuhan memerlukan apa ni? Karbon dioksida. Karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Ini sains lah. Okey. Fotosintesis ini merupakan satu proses untuk membina makanan lah. Okey. Seterusnya pembuangan yang tidak terkawal akan menyebabkan pencemaran air. Pembuangan apa tu? Sisa toksik. Okay. Seterusnya yang ke-8, Hanan, maklumat peribadinya dalam borang yang diberikan oleh guru kelasnya. Hanan apa tadi tu? Kemas kini, betul. Okey. Hanan kemas kini maklumat peribadinya dalam borang yang diberikan oleh guru kelasnya. Betul? Jadi awak akan selesaikan latihan ini. Seterusnya saya tak itulah. Okay, awak teruskan latihan kata majmuk ini dalam Google Form yang saya berikan. Okey. Markahnya sebanyak 100%. Okey. Nanti awak boleh inilah. Okey. Isi berkaitan dengan tu. Nanti isikan juga markah. Okey. Awak akan dapat markah berapa markah nanti. Okey. Boleh masukkan dalam WhatsApp saya nanti. Okey. Jadi 2 kerja nanti hari ni. Yang pertama Cikgu, saya masa tak boleh cikgu. Saya kena sign in. kenapa? sama Saya nak masuk kena sign in. Dalam Google Form ni.
Ha. Dia cakap apa tu? Jap. To fill out this form, you must be signed in. Your identity out. will remain anonymous. You must be saying in your identity will Will remain remain anonymous. Anonymous. Animals apa? Nanti Annoying. saya akan try bagi semula nanti. Okey. Okey. Jadi dua tugasan tadi buat dalam buku pemahaman untuk latihan muka surat 80 berapa tadi? 80. 89. Okey. Kemudian latihan dalam Google Form yang saya berikan. Okey. Dan untuk aktiviti nilam, okey. Nanti saya akan Cikgu dah boleh cikgu. buku, okey. Buku bacaan nanti. Okey. Cikgu saya dah boleh masuk. Tak boleh masuk Dah boleh. Tak. Dah boleh dah. Boleh. Tekan sign in. Tak boleh. Yang tak boleh tu try lagi sekali. Try tekan sign in, lepas tu password tak tahu apa. Saya tak tengok. Sebab saya dah hilangkan dia punya apa untuk masuk dalam akaun MOE tu. Okey. Try 2-3 kali. Okey. Jadi saya akhiri kita punya Google Meet hari ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat belajar. Nanti kita akan jumpa semula, okey, pada hari Khamis kalau tak salah saya. Okey. Sebarang masalah boleh maklumkan saya melalui WhatsApp lah. Okey. Okey. Terima kasih. Bye. Bye. Assalamualaikum. Right, terima kasih. Tak boleh. Sama-sama. Bye. Saya tak kuah. Tak boleh. Ben Kiong berdarah